Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So hari ini cikgu nak sambung part yang kedua, kertas 2 percubaan negeri Pahang. Okey, anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf. Okey, untuk menjawab soalan ini. Rajah 5 menunjukkan pepejal berbentuk prisma tegak dicantum pada satah tegak. Okey. DLGI, mana DLGI? DLGI. Okay, sorry. DLGI, okay. Permukaan DWU ialah kerata rentas seragam prisma itu. DWU, mana DWU? Okay. Ialah kerata rentas seragam prisma. Tapak DEMLTU. DE, mana DE? DEML. Okey. TU. Yang ni tapak dia. So, yang dia highlight kat sini DELTU kat sini Okey. Terletak pada satah mengufuk. Jejari semi bulatan VWX ialah 2 cm. Mana VWX ialah 2 cm dan DU ialah 4. So dekat sini dia dah bagi DU ni ialah 4. Okey, so bila dia dah bagi DU 4, so jejari bulatan dekat sini ialah 2 lah. So kat sini 2, kat sini 2. Okey. Lukis skala penuh unjuran ortogon bagi pepejal pada satah mencacang yang selari dengan EM. Okey. Sebagaimana dilihat dari B. So kita nak lukis gambar, kita tengok daripada B Okey, first kali pelajar take note dululah. Kalau kita tengok daripada B, so kita akan nampak yang ni. Ni paling basic sekali. Okey, so kita nampak ni yang pertama. Okey, yang kedua kita nampak yang dekat belakang dia ni lah. Okey, so dekat belakang ni kita nampak. Ni paling basic sekali. So, bila cikgu lukis balik, so yang biru tu macam ni. Kita sketch dulu So, panjang ni ialah 5. Yang ni ialah 5. So, tinggi dia ialah 3. Okey, so 3. So macam ni, 5 kat sini, 3. Okey, lepas tu kita nampak tinggi kat sini 5. So naik lagi tinggi dekat sini 5. Okey, so kita akan nampak yang warna purple yang cikgu lukis lorikkan. So macam ni, ni tinggi dia 5. Okey, cuma bila kita tengok daripada sini, yang paling penting sekali kita ada garisan tersembunyi lah. So garisan tersembunyi kita kena tahu. Cikgu buat warna lain dia sikit. Okey, kita kena tahu tinggi yang dekat sini. Okey, so bila jejari 2, tinggi dia 2 lah. Ni jejari dia semua sama. So kat sini 2, kat sini tinggi dia 3. Okey, so daripada belakang tinggi kat sini 3, so tinggi kat sini 2. So 2 ni ialah garisan tersembunyi. So gambar dia macam ni. Okey, so kat sini cikgu conteng balik. Cikgu padam balik. So kat sini 2. So kat sini 3 dah sebab tinggi dia 5. Okey, so kat sini 5. So gambar dia macam ni. Tapi kita kena lukis dengan skala penuh soalan dia. Lukis dengan skala penuh. Okey, maksudnya ikut ukuran yang kita dah sketch. So kita lukis betul-betul lah. Okey, so untuk sketch soalan ni, cara nak sketch, nak lukis soalan ni, bukan sketch nak lukis soalan dengan ukuran tepat. So cikgu akan buat video lain lah untuk soalan pelan dan dongakkan ni. Okey, so yang paling penting sekali pelajar tahu gambar dia macam ni lah. Okey, so settle untuk soalan yang ke-6. Okey, kita masuk kepada soalan yang ke-7. Okey, soalan yang ke-7, tuliskan kontrapositif. Okey, so dekat sini kita nak kontrapositif. Bagi implikasi yang berikut seterusnya, nyatakan sama ada kontrapositif
benar atau palsu. Okey. Untuk soalan penaklukan matematik ni kita ada 4 formula ni pelajar kena tahulah. First kali implikasi. Implikasi. So jika P maka Q. Maksudnya P mengakibatkan Q. Okey, lepas tu kita ada akas. Akas kita terbalik. Q menyebabkan P. Maksudnya jika Q maka P lah. Okey, seterusnya kita ada songsangan. Songsangan ni kita ambil daripada implikasi. Maksudnya bukan P menyebabkan bukan Q. Okey, dan kontrapositif. Kontrapositif. Okey, kontrapositif ni kita ambil daripada akas. Okey, maksudnya bukan Q menyebabkan bukan P. Okey, yang ni yang paling penting sekali 4 ni. Pelajar kena tahulah. Okey, so macam mana kita nak jawab soalan ni? So dekat sini kita tengok kontrapositif, tuliskan kontrapositif. So yang depan ni, jika ni, yang ni ialah P, yang ni P, jap. Yang ni ialah P, maka yang ni ialah Q. Yang ni pelajar kena tahu. Depan P, belakang Q. Kalau kontrapositif, bukan Q. Maksudnya dekat sini P boleh dibahagi tepat dengan 2. Kalau kita nafikan dia, P tidak boleh. Okey, so tidak boleh dibahagi dengan 2. Okey, so mesti ada perkataan jika lah. Jika P tidak boleh dibahagi dengan 2, maka kita nafikan Q. P bukan nombor genap. So, P bukan nombor genap. Bukan nombor genap. Okey, so settle Okey, maksudnya kalau kita nak buat kontrapositif mesti ada jika maka lah. Jika maka. Jika P tidak boleh dibahagi dengan 2. Okey, maksud dia dekat sini. P tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Contoh dia 9 lah. 9 tak boleh bahagi dengan 2 kan. So dia akan hasilkan jawapan dalam perpuluhan. Okey. Maka P bukan nombor genap. Jadi P ni bukan nombor genap. Jadi statement ni benar. So pelajar kena tulis statement ni benar. Okey. So jawapan ni pelajar tulis dekat ruang jawapan dekat sini lah. So cikgu tulis dekat sini supaya pelajar clear Okey, so dekat sini pelajar akan dapat markah lah. Okey, so kontrapositif ni 1 markah. Sorry pelajar, cikgu buat. Okey, kontrapositif 1 markah, benar ni 1 markah, so 2 markah. Okey, settle. 7A, kita pergi kepada 7B. Tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. So dekat sini kita ada premis 1. Semua fungsi kuadratik mempunyai titik pusingan. Okey, kesimpulan dia fungsi gx mempunyai titik pusingan. So macam mana kita nak buat premis 2? First kali pelajar bila dapat saja soalan macam ni, kita tulis apa yang sama dulu. So dekat sini mempunyai titik pusingan. So mempunyai titik pusingan. Okey, so yang ni statement yang sama ni kita jangan tulis lagi, kita buang. So kita ambil yang bawah ni. Okey, fungsi gx. Okey, kita ambil yang atas. Ialah fungsi kuadratik. Okey, so settle. Okey, kita ambil yang bawah dan kita ambil yang atas. Okey, yang ni kalau hujah ni bentuk yang pertama pelajar bentuk 1. Kalau pelajar ingat lah. Kalau pelajar ingat macam ni kan. So A ialah B. Pelajar kena tahu. Okey, yang ni C ialah A. Yang ni C ialah B.
So macam tu dah. Okey. Yang ni bentuk yang pertama. Okey so settle lah yang ni. Okey, kita pergi kepada soalan C. Okey, bentukkan suatu hujah induktif berdasarkan nombor berikut 3, 8, 17, 30. Okey, dapat soalan macam ni. Cikgu besarkan sikit. Okey, dapat soalan macam ni, kita buang yang depan ni kita buang dulu. So, nombor yang berubah ni kita gantikan dia dengan N lah. So, cikgu tulis 3, cikgu gantikan dengan N. So, tambah dengan 2. So, dekat sini, nombor ni berubah juga. Nombor tu berubah juga. Tapi, nombor yang berubah ni bukan N. Okey, kalau cikgu masuk 1, kat sini 1 lah. Tapi, kalau kat sini 1, pelajar kena tengok betul-betul. Kalau kat sini 1, kat sini kosong. So, macam mana kosong nak jadi 1? Mestilah N tolak 1. Okey, so N tolak 1, kuasa ni jangan lupa. Kuasa 2. So, kuasa, kita buat bracket lah, kuasa 2. Jadi, N dia 1, 2, 3, 4. Sebab kat sini 1, 2, 3, 4 titik dia mesti ada 3 lah. Okey, so settle untuk soalan ni. Kalau kita nak semak, senang. Okey, kalau kita nak semak, katalah cikgu nak masuk nilai. Nak confirm masuk nilai. So, cikgu gantikan tu N tu 1. Maksudnya 3 darab 1 tambah dengan 2. N tu 1 1 tolak 1. Kuasa 2. So, yang ni kalau kita selesai. 3 darab 1, 3. Tambah dengan 1 tolak 1, kosong lah. Kosong kuasa 2, kosong. 2 darab kosong, kosong. So, jawapan ni ialah 3 kalau kita ganti N1. So, settle. Okey, kalau nak confirm lagi, gantikan N tu 2. Dapat tak jawapan dia 8? Okey, so kat sini 1 markah. Dan dekat sini 1 markah. So, 2 markah. Okey, settle untuk soalan yang ke-7. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-8. Okey. Okey. Soalan 8, rajah 6 menunjukkan fungsi trigo. So, dekat sini dia dah bagi kepada kita fungsi trigo Y sama dengan A cos BX plus C. Dengan keadaan kosong, X ni kosong hingga 360. Okey, nyatakan nilai A, B dan C. Mudah sangat-sangat untuk soalan ni Okay, first kali. So, pelajar kena tahulah A ni apa dia. A ni ialah amplitude. Amplitude. Pelajar kena tahu. B ni adalah tempoh ayunan. Tempoh ayunan. Okey, C ni ialah pintasan Y lah. So, pintasan Y. Okey, first kali bila dia bagi bentuk macam ni, dia bagi pada kita Y sama dengan A cos BX plus C. Kalau basic graf cos, ni graf cos. Kalau basic, dia mesti bermula dengan 1 lah. So, graf dia macam ni. Ni satu ayunan lengkap. Kat sini 360. Okey, so kat sini 180, kat sini 90. Okey, ni basic ni basic. 90, kat sini 270 yang basic. Okey, so dekat sini nilai dia 1. Okey, sekarang ni kita tengok graf ni. Graf ni dia tak mula dengan 1, dia mula dengan 3. So, dia turun sampai negatif 1, dia naik balik. So, yang ni satu ayunan lengkap lah. Satu ayunan lengkap. So, tempoh ayunan ni ialah B. So, bermakna kita tahu B dia 1. Okey, B dia automatik kita tahu. Dia sekali dia ayun sampai 360. Cuma yang A ni kita nak cari amplitude. Amplitude ni diukur daripada titik keseimbangan. So, kita tengok antara 1 sampai 3. So, semua nilai dia ialah 4. Betul Kita cari titik keseimbangan. Kita cari yang tengah-tengah. So, yang ni yang tengah-tengah dia. Okey, bermakna turun 2, atas 2. So, amplitude tu diukur daripada titik keseimbangan. So, daripada 1 hingga 3. So, jadi A dia ialah 2 lah. Titik keseimbangan dia. So, A dia ialah 2, B dia ialah 1. Dan C dia pintasan.
pintasan. Bermakna ataupun C ni basically kita tambah dengan 1 lah. Kat sini kita tengok ni ialah C dia. Dekat pintasan dia daripada titik keseimbangan. So C dia ialah 1. Kalau kita tulis balik soalan ni Y sama dengan A dia ialah 2 cos B dia ialah 1x. Tapi kita tak tulislah 1x. Kita tulis X. Okey, plus 1. So, kalau dapat macam ni, okey, kita akan lukis graf dia macam ni lah. Jadi, titik keseimbangan dia 1. So, settle lah untuk soalan ni. Jadi, A dia berapa tadi? A dia depan ni. Ni A, ni B, yang ni C. So, A dia 2, B dia ialah 1, C dia ialah 1. Settle untuk soalan ni 3 markah. Okey, so kita tulis di ruang jawapan. So 1 markah, 2 markah dan 3 markah. Okey, settle. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan yang ke-9. Okey, Luqman telah membeli lot tanah dengan harga 150,000. So dia beli tanah dengan harga 150,000 melalui pinjaman bank. Dia membayar wang pendahuluan sebanyak 40%. Dia bayar wang pendahuluan 40% dan tempoh pinjaman selama 10 tahun. Pihak bank menawarkan kadar faedah sebanyak 2.8% setahun. Okey, first kali kita tengok. Dia bayar wang pendahuluan 40% daripada 150,000. Kena cari dululah. So 40 per 100 darab dengan 150,000. Okey, so kita tekan kalkulator dulu. So 40 per 100 darab dengan 150,000. 2, 3. Okey, so dia bayar muka berapa? 60,000. So yang ni dia bayar muka lah 60,000. Okey, so bila ni bayar muka bayar muka. Okey, so sekarang ni kita tengok. Jadi berapa hutang dia? 150,000. Tolaklah dengan 60,000. So 150,000 tolak dengan 60,000. Okey, so jadi hutang dia 90,000. 90,000. Okey, so ni ialah hutang dia. Hutang Okey, jadi sekarang ni soalan dia, berapa bayaran bulanan yang perlu dibayar? So dia pinjam 90,000. Okey, dia nak bayar dalam tempoh 10 tahun. Okey, pihak bank menawarkan kadar faedah sebanyak 2.8% setahun. Jadi kita kena cari interest dia dululah. So sekarang ni kita kena cari faedah dulu. So cikgu conteng kat sini faedah. Okey, berapa faedah dia? 90,000 darab dengan berapa persen ni dia bagi? 2.8%. 2.8% darab dengan 10 tahun. So dekat sini kita tengok interest dia dulu berapa. Okey, so 90,000. 2, 3. Okey, didarab dengan 2.8%. Maksudnya 2.8 per 100 lah. Paling mudah macam ni. Okey, so kita darab dengan 10. Okey, 25,200. 25,200 untuk tempoh 10 tahun. Ni interest dia. Interest dia Okey, bila interest banyak ni campur dengan dia pinjam 90,000. So kita selesaikan soalan ni. Panjang pula kaedah cikgu. So jumlah hutang lah. Jumlah yang perlu dibayar. Jumlah yang perlu dibayar. Dibayar. Okey, sama dengan, so dia pinjam 90,000. Okey, ditambah dengan 25,200. Okey, so kita dapat 90,000. Ni tambah 90,000 lah. Okey, so kita dapat 115,200.
115.200. Yang ni dia kena bayar. Okey, cuma soalan ni dia tanya bayaran bulanan yang perlu dibayar. So, bulanan yang perlu dibayar dalam tempoh 10 tahun. Kalau 10 tahun, 10 darab dengan 12. So, 120 bulan. Jadi, bulanan sama dengan 115.200 bahagi dengan 120 bulan. So, dia akan dapat jawapan dia. Okey, bahagi dengan mana bahagi? Okey, 120 bulan. Okey, dia akan dapat 960 sebulan. 960. Okey, ni bulanan dia. Okey, untuk soalan ni markah dia hanya 3 lah. Tapi ni solution dia lah. Okey, biasanya akan dapat jawapan ni 1 markah. Sekejap cikgu tengok markah dia. So kat sini 3, betul lah. Okey, so ada kaedah ni 1 markah dan kaedah ni 1 markah. So 3. Yang ni kita padam kalau jawapan kita panjang. Okey, lepas tu baru kita jawab soalan B tu. So untuk soalan A untuk soalan A ni sebenarnya kalau setahu cikgu dia ada formula dia. Okey, kita tengok formula lah jumlah yang perlu dibayar. Okey, so cikgu laju sikit atas. Ada dalam formula dia. Okey, ni jumlah bayaran balik ni. Pelajar tolong guna formula. Jumlah bayaran balik ni sama dengan prinsipal dia tambah dengan prinsipal darab A darab T ni yang ni. Okey, so kalau kita masuk dalam formula tadi kan, jumlah yang perlu dibayar sama dengan prinsipal dia ni kan 90,000 hutang dia tu. Okey, tambah dengan yang ni PRT ni 90,000. Okey, darab dengan rate dia 28% darab dengan tahun dia 10. Macam ni je kaedah dia. So terus dapat jawapan dia. Kalau guna formula ni lah. Cuma cikgu nak explain pada pelajar supaya pelajar clear untuk soalan ni macam mana kita nak jawab. Okey, so settle untuk soalan A. Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey, nilai pulangan pelaburan yang diperolehinya jika selepas 10 tahun beliau menjual tanah tersebut dengan keuntungan sebanyak 80,520. So sekarang ni dia nak nilai pulangan pelaburan. Okey, untuk soalan nilai pulangan pelaburan ni pelajar kena tahulah dia mesti dalam bentuk peratus mesti dalam bentuk peratus. Okey, formula dia kita kena tahu So pelaburan formula dia tidak diberi pelaburan sama dengan jumlah pulangan ataupun jumlah keuntungan lah bahagi dengan nilai pelaburan asal. Nilai pelaburan asal. Okey, asal darab dengan 100. Mudah je, pelajar tahu formula senang. So nilai keuntungan dia berapa? 80,520 bahagi dengan nilai pelaburan asal. Berapa nilai tanah dia beli? 150,000. 150,000. Okey, so darab dengan 100. Yang ni B So cikgu padam dulu. Okey, so kita tekan kalkulator saja nilai pelaburan. Okey, 80,000 80,520 bahagi dengan 150 123. Okey, so darab dengan 100. Okey, so kita dapat pulangan dia 53.68%. 53.68%. Okey, so settle untuk soalan yang ke-9. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Soalan untuk yang terakhir bahagian A, soalan yang ke-10. Soalan 10, rajah 7 menunjukkan satu rangkaian graf
Okey, nyatakan. So dekat sini dia bagi satu rangkaian graf. Nyatakan V. So V ni ialah bucu lah. V ni pelajar kena tahu V ialah bucu. So mana bucu dia? Yang ni lah. Ni bucu dia. Okey, so kalau dia minta kita nyatakan, so kita listkan lah. So bucu mesti dalam bentuk set So J, K, L, M, N, P, Q. Okey, so ni ialah bucu. Cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So settle. Okey, seterusnya dia nak bilangan darjah. So macam mana kita nak cari bilangan darjah? Kita kena tahu tepi dia dululah. Tepi dia H ni. H tepi dia. So tepi dia ni, yang bergaris ni ialah tepi dia. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 9. Yang bergaris ni ialah 9. Bucu dia. Dan soalan dia bertanya darjah. Bilangan darjah. So darjah, jumlah darjah, okay, V sama dengan 2 kali E. So E dia 9. So 2 darab dengan 9. So kita dapat 18. So darjah dia 18 lah. So pelajar tulis di ruang jawapan So dekat sini bilangan darjah. Okay, jumlah darjah V sama dengan 2 kali tepi. So tepi dia ialah 9. So kita dapat 18. So settle. Okay, dekat sini 1 markah. Okey, so dekat sini kaedah 1 markah dan jawapan dia 1 markah, 3 markah. Dan last kali kita lukis satu pokok berdasarkan graf. So macam mana kita nak lukis gambar rajah pokok? Okey, first kali pelajar kena tahu lah. Bila pokok dia tak ada berbilang tepi tak ada gegulung dan berbilang tepi. Okey, maksudnya dia tak boleh nak bersilang. Okey, macam mana nak lukis balik gambar rajah pokok? Okey, basically cikgu akan ajar pelajar lah tulis buat titik yang sama. So J, K, Q, L, M, N, P. Ni J, K, L, M, N, P. So kat sini Q. So kita cantum dia. Okey, so kita cantum K kepada L. So L kepada M, cikgu cantum. So M kepada N. So N kepada P. Okey, dan satu lagi kita boleh lukis sama ada yang ni sambung ke M pun boleh, sambung ke K pun boleh. So paling mudah sambung ke K. So jadi gambar rajah pokok. Okey, bila dah settle, so kat sini pun 1 markah. Okey. So itu sahaja daripada cikgu. Soalan 6 hingga 10, part yang kedua. So kita akan sambung kepada part yang ketiga, bahagian B part ketiga dan keempat. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.